Tema untuk vlog kali ini adalah tentang adat perkahwinan masyarakat Melayu. Assalamualaikum dan hai. Bersama saya Mawar Haris dan sahabat-sahabat saya, kami akan mengupaskan tentang topik adat perkahwinan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh kepada adat dan resam kerana ia dipercayai mempunyai kesan dalam kehidupan. Bagi masyarakat Melayu, adat resam sangatlah dititik beratkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan itu akan dijalankan dengan meriah dan penuh adat dan istiadat. Jadi, dalam adat perkahwinan orang Melayu, terdapat pelbagai cara dan istiadat yang akan dijalankan semasa hari perkahwinan. Jadi, dalam adat perkahwinan Melayu, terdapat beberapa peringkat penting sebelum lengkapnya sebuah perkahwinan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azhar dan saya akan ceritakan sedikit tentang adat merisik dan juga adat meminang. First of all, adat merisik ni dia merupakan satu peringkat ataupun fasa awal sebelum pergi ke adat bertunang dan juga berkahwinan. Adat merisik ni juga dikenali sebagai meninjau ataupun tengok-tengok. Tujuan adat ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti bahawa gadis yang dipilih oleh seseorang lelaki itu sudah berpunya ataupun belum. Kebiasaannya, keluarga dari pihak lelaki akan menghantar wakil kepada pihak perempuan untuk bertemu, dan adat ini juga memberi satu tanda hormat kepada keluarga sebelah perempuan sebagai satu tanda awal pengenalan. Dan sekiranya ada persetujuan dari pihak belah perempuan, maka satu tarikh peminangan akan ditetapkan. Seterusnya kita beralih kepada adat meminang. So, adat meminang ni, pihak lelaki akan menghantar wakil kepada pihak perempuan, dan biasanya ibu bapa pihak gadis ni tidak akan memberi jawapan ataupun kata putus, kerana jika mengikut adat akan diberikan tempoh masa untuk memberikan jawapan. Sekiranya pinangan diterima, mereka akan terus berbincang tentang segala syarat berkaitan kahwin, mas kahwin dan sebagainya. Dan jika tidak ada apa-apa sebarang kata putus untuk masa jangka yang lama, pihak perempuan akan menghantar wakil untuk menghantar tanda atau dari konsepnya kata putus kepada pihak lelaki. Ini membawa maksud pinangan dari pihak lelaki itu diterima. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Pada kali ini saya akan membincangkan tajuk tentang adat pertunangan. Yang pertama, setelah peminangan dari pihak lelaki diterima oleh pihak perempuan, satu majlis pertunangan akan diadakan di rumah pihak perempuan. Antara bentuk hantaran yang akan dihantar kepada rumah perempuan adalah setepek sirih dan sirih tunjuk sebagai bimbingan kesan utama. Sebentuk cincin juga akan dihantarkan beserta hantaran lain yang seperti kuih muih, buah-buahan, pakaian dan ubahan yang telah dicantikkan sebagai hantaran. Pihak lelaki juga akan diwakilkan oleh saudara mara yang dekat. Pihak perempuan juga harus menyediakan satu bentuk hantaran dan harus melebihi daripada bilangan hantaran yang dihantar oleh pihak lelaki. Jumlah hantaran yang perlu disediakan oleh pihak lelaki selalunya dalam bilangan kecil seperti 7, 9, 11 dan 13. Ini kerana masyarakat Melayu percaya jikalau hantaran itu disediakan dalam bilangan genap, ia akan membawa implikasi yang tidak baik. Dan jikalau pihak perempuan mempunyai kakak yang masih belum berkahwin, pihak lelaki juga harus menyediakan sumbangan dalam bentuk hantaran. Ini kerana peminangan tersebut sudah melangkah bendul.
Adat berinai. Adat berinai biasanya dilakukan secara berperingkat. Peringkat pertama dikenali sebagai berinai curi. Peringkat kedua pula dikenali sebagai berinai kecil. Biasanya berinai kecil ni diadakan 2 hari sebelum hari pernikahan untuk sahabat-sahabat handai, jiran dan kawan-kawan. Kemudian peringkat ketiga pula dikenali sebagai berinai besar. Umumnya adat ini dilakukan 1 malam sebelum atau selepas akad nikah. Jadi selepas adat berinai besar, pengantin lelaki tidak akan bermalam di rumah pengantin perempuan. Sebaliknya, pengantin lelaki akan terus pulang ke rumah ataupun menumpang rumah penanggah. Rumah penanggah adalah rumah yang berdekatan dengan rumah pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib bin Awal Kamal. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang akad nikah. Baiklah, akad nikah ni merupakan satu acara kemuncak bagi perjalanan sebuah pasangan ataupun pasangan pengantin untuk berkahwin. Biasanya lepas akad nikah ni tinggal majlis persandingan je, kira dah legit lah perkahwinan tersebut. Jadi akad nikah ni dia lebih kepada tuntutan agama daripada adat. Akad nikah ni biasanya dia dijalankan selepas semuanya telah selesai. Maksudnya wang hantaran, duit belanja, semuanya telah diselesaikan oleh pengantin lelaki, barulah akad nikah ni akan dijalankan. Dan biasanya akad nikah ni akan memerlukan seorang wali. Biasanya wali itu bapa kepada pengantin perempuan lah. Tapi ada juga keadaan di mana pengantin perempuan bapa pengantin perempuan tak ada. So kita biasanya Tok Kadi ataupun imam daripada masjid atau surau terdekat lah. Dan biasanya akad nikah ni akan dijalankan di masjid, surau ataupun pejabat Tok Kadi. Ada juga di mana yang memilih untuk buat di rumah. Jadi mereka panggil Tok Kadi dan imam datang ke rumah. Boleh juga macam tu. Okey, pada hari berkenaan, pengantin lelaki akan memakai baju Melayu yang berwarna cerah. Biasanya putih, kuning, pink yang cerah-cerah light. Kita tak pakai hitam apa semua. Ada juga yang buat. Namun biasanya warna cerah lah. Jadi biasanya before bermulanya sesebuah majlis tu, Tok Kadi akan memeriksa dahulu wang hantaran, duit belanja semualah before bermulanya untuk memastikan semuanya telah lengkap. Dan juga pihak lelaki ataupun pengantin lelaki akan duduk di atas bidang tikar di tengah-tengah majlis, dan Tok Imam, Tok Kadi akan menemui pengantin perempuan tersebut di satu tempat yang lain untuk bertanya adakah dia bersedia, adakah dia bersetuju untuk berkahwin ataupun menikah dengan lelaki tersebut. Dan juga after that, selepas itu Tok Kadi akan membacakan khutbah nikah dan menerangkan secara umum tentang, biasanya Tok Kadi akan menerangkan secara umum tentang rumah tangga, apa yang lelaki itu perlu buat. Namun biasanya dari aspek keagamaan lah. Dan seterusnya lafaz nikah. Lafaz nikah ni yang kita selalu dengar dalam TV, movie, drama kita tengok tu, yang aku nikahkan kau dengan sekian-sekian, dengan mas kahwin sekian-sekian, dan orang sekeliling dia akan cakap sah ataupun tak sah. So benda tu kena clear dan satu lafaz saja, baru orang sekeliling akan cakap sah. Selepas dah sah semua tu, kita akan masuk ke bahagian seterusnya, iaitu upacara membatalkan air semayang. Membatalkan air semayang ni biasanya si suami akan membuat upacara tersebut dengan menyarungkan cincin atau memakaikan rantai kepada isterinya sebagai satu simbol bahawa pasangan tersebut telah pun sah diijab kabulkan ataupun dah halal. Inilah yang kita selalu cakap, saya nak halalkan awak, macam itulah kan. Fasa terakhir dalam adat resam masyarakat Melayu ialah acara bersanding lah. Macam saya cakap tadi, selepas akad nikah biasanya akan diadakan acara persandingan. Persandingan ni yang kita selalu tengok dekat majlis-majlis perkahwinan yang kita pergi tu, yang diorang duduk atau yang diorang masuk berarak, ada kompang dan diorang akan naik ke pelamin. Itu ialah persandingan. Biasanya ada pasangan yang buat pagi tu diorang nikah,
tengah hari tu diorang bersanding. Ada juga yang buat nikah hari ni, esok baru bersanding, ada juga macam tu. Ni pasangan pengantin akan diandam dan dihias rapi oleh mak andam. Saya tak pasti sekarang ada lagi ke tidak mak andam ni. Saya rasa ada yang pakai makeup artist untuk wedding. Dan juga seterusnya lah, kebiasaannya, namun tak semua. Akan ada persembahan silat untuk pengantin. Biasanya dilakukan di hadapan pelamin, akan ada persembahan silat. Yang last sekali ialah bersanding di atas pelamin. Pelamin ni saya akan letakkan gambar somewhere kat sini atau sini. Pelamin ni yang kita selalu tengok tu lah, yang dihias cantik-cantik. Biasanya lagi mahal pelamin tu, lagi gah ataupun lagi cantik lah pelamin tu. Jadi setelah selesainya upacara perkahwinan ni, kiranya complete lah ataupun lengkap lah proses sesebuah pasangan ni untuk dikira sah, diijab kabulkan. Syukur Alhamdulillah kami semua berjaya menyelesaikan tugasan ini untuk bagi subjek pengajian Malaysia untuk sem ke-5 kami di Kolej Profesional Mahara Sri Iskandar di bawah kelolaan ataupun di bawah pensyarah kami iaitu Encik Syaliman. Saya rasa bersyukur dan berbangga dapat menyelesaikan tugas saya ini ataupun kursus ini bersama rakan-rakan saya, dan saya harap kursus ini dapat diteruskan untuk pelajar-pelajar akan datang kerana saya percaya ia banyak impak yang baik kepada semua pelajar.